Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dalam pelbagai nikmat, menjadikan kita bernafas, bergerak, mencerap segala panca indera, menjadikan kita cenderung hari ini bersama-sama duduk dalam majlis ilmu, meningkatkan keilmuan kita mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Jadi insya-Allah bertemu kembali kita 2 minggu sudah tidak berjumpa, bertemu hari ini bersama-sama membukakan kitab Matan Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Kalau tengok muka ni tak lain dah, tauhid dah cerita dia. Insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sudah berada pada muka surat yang ke-6. Berapa lagi? Laju sini 6. Berapa lagi? 15 baris daripada atas. Mari kita sama-sama. Siapa di kitab ni boleh buka insya-Allah. Minta tolong tap-tap screen, share ramai-ramai, meh belajar kitab, cakap meh belajar kitab ramai-ramai. Kita nak dapat keberkatan selain daripada ilmu, dapat keberkatan sebab belajar kitab para ulama ni, wali Allah ni. Kitab yang kita buka ni kitab wali. Wali ni taklah kata apa, diperakui Syekh Ahmad Al-Fatani ni, dia punya anak murid bawah dia semua wali, antaranya Tok Kenali. Ini anak murid dia. Banyak lagi lah. Jadi kenapa kata dia wali? Kerana kitabnya ini sampai hari ini orang guna. Itu wali tu. Bukan main-main. Jadi insya-Allah panggil kawan-kawan lagi, share. Siapa belum follow share. Siapa belum follow share. Siapa belum follow Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith bermaksud bersalahan Allah Ta'ala dengan perkara baru. Apa perkara baru? Makhluk. Dan kita masuk pada sifat mustahil bagi sifat mukhalafah, dan mustahil lawannya iaitu menyerupainya bagi sesuatu daripada segala makhluk. Mustahil Allah serupa makhluk. Tu nak dah pegang sampai mati. Mana-mana satu juzuk kecil sekalipun, kalau dikatakan Allah ada sifat makhluk ataupun ada ciri-ciri makhluk, maka itu bukan Allah, kerana Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Okey, setakat ni boleh. Kita dapat yang ni kita ulang balik yang lepas ni. Nak bagi rasa naik dulu. Mesos dulu. Bagi panas dulu sekejap Sebab bila kita cerita tentang mukhalafah ni, dia tak dapat lari daripada kita kena sebut perkataan Wahabi. Bukan kita nak ratib, orang kata ratib Wahabi. Bukan nak ratib, tapi nak cerita dia ada kaitan. Sebab pemikiran yang dibawa oleh mereka dah bawa pada umat sekarang, jelas yang membawakan kita bahawa Allah ada sifat makhluk tapi tak serupa makhluk. Pening. Contoh dia kena sebut itulah. Yang diberi contoh dalam ni ada. Ni sebut contoh. Mari kita tengok baca. Okey.
Berkata muallif rahimahullah taala ni yang 15, dan ketahui, betul kat situ lah. Betul? Jumpa tak? 15 baris daripada atas. Assalamualaikum wassalam. Boleh betul? 15 kan? Dan diketahui olehmu bahawasanya apabila datang di dalam Al-Quran atau hadis barang yang memberi wahamkan, memberi salah faham atau ada orang kata tak jelas, menyerupai makhluk. Dalam Al-Quran kadang-kadang ada perkataan seolah-olah Allah mempunyai sifat makhluk, seolah-olah. Bukan Allah sifat makhluk, seolah-olah. Macam mana nak cara dia? Maka mazhab al-salaf diserahkan kehendaknya kepada Allah Ta'ala. Ni orang tanya, di mana ni Ustaz? Ni mana ni? Ni orang tanya, di mana ni Ustaz? Ni mana ni? Ni mana ni? Surau At-Taqwa. Surau dan orang yang semua tu sini takwa lebih. Surah At-Taqwa, Bestari, Bulai Bestari, Johor Baru. Dekat Johor insyaAllah. Dekat Johor insyaAllah. Oh Johor tak duduk baru lah, malu rasa. Share insyaAllah banyak-banyak. Okey, dapat. Salaf kata apa? Maka mazhab al-salaf diserahkan kehendaknya kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Sekarang ni dia kata kembali pada salaf, tapi berbeza dengan salaf. Tu yang kita pening tu cerita dia. Itu cerita nanti saya tunjuk nanti saya tulis. Dan mazhab al-khalaf tak ditakwilkan dia. Pada mazhab al-khalaf itu ditakwilkan ayat. Apa maksud takwil? Diberikan pemaknaan yang sesuai. Diberikan pemaknaan yang sesuai, yang tidak memberikan maksud Allah serupa dengan makhluk. Diberi pemaknaan yang sesuai. Itu pun berdasarkan rujukan Al-Quran dan hadis. Bukan senang-senang nak takwil ayat, senang nak takwil ayat. Ini connection slow selalu laju. Hari ni slow kita test. Dekat. Okey. Bismillah. Kita sampai mana dia? Lupa dah. Salaf, khalaf. Ada firman Allah Ta'ala ni dalam kita baca ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ni mana-mana kita pernah dengar ni. Ini surah apa ni? Surah Taha ayat ke-5. Kalau siapa yang ada terjemahan tu boleh tengok. Surah Taha ayat ke-5. Yes. Tak. Bina Ar-Rahman ada. Apa? Okey. Apa maksud dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya bermula Tuhan yang Rahman. Ni sebaca kitab ni sebut itu di atas arasnya tertinggi. Kalau kita terjemah menunjuk, kalau kita baca dalam terjemah yang sekarang ni, dia kata Allah yang bernama Ar-Rahman duduk atas arash. Dia begitu. Jadi kita ni dah belajar. Kita sebelum ni dah belajar bahawasanya Allah Ta'ala ni tak serupa makhluk. Tiba-tiba ada ayat
yang mengatakan Allah duduk atas aras. Ayat Al-Quran, mana boleh tahu tak? Kena pegang. Jadi macam mana cerita dia ni? Sebab itulah ulama menyelesaikan perkara ini dengan kaedah salaf dan khalaf tadi. Pada salaf serah terus. Dia kaedah salaf ni gini. Tulis tak nampak gini. Kita tulis sikit okey meh. Jom. Kaedah dia. Ni ada tak? Bismillah. Apa ni? Kena bagi atas tajuk atas. Bandingan ya. Bandingan. Ya, kita tiga Okey. Dia ada salaf. Dia ada khalaf. Bukan kita iktiraf Wahabi ni, cuma nak cakap ada satu lagi namanya Wahabi. Yang mana mereka mengaku dia salaf. Tak boleh dia kena tak. Wahabi tak boleh. Banding. Okey. Salaf. Mahu orang kata Wahabi ni. Tapi ada Wahabi mengaku. Wahabi lagi dia. Kita tak nak, bukan nak label orang, nak label. Tapi siapa yang pegang macam ni, dia salah. Tapi nak bagi dia satu nama, kita letak je lah. Boleh? Orang nak kenal macam tu, macam ni tak? Okey. Salah. Kita baca kitab sendiri. Ni dah kitab. Ini satu kitab. Banyak lagi kitab lain mengatakan bila ada ayat soalan Allah Ta'ala, contoh dari ayat apa? Ayat ni Allah. Saya beri balik surah Taha ayat 5. Surah Taha ayat 5 Surah Taha ayat 5. Okey. Macam mana kaedah salaf kata ayat ini ni ayat benar. Sebab ayat Al-Quran benar dan tak bahas. Sebab apa tak bahas? Serah terus. Kita tak bahas ayat ini mengatakan Allah atas tak bahas kita. Ayat ini benar, kami tak memahamkan ayat ini Allah duduk atas langit. Kata salaf. Sebab Allah tak serupa makhluk. Itu fahaman salaf. Okey, faham tak? Ni salaf ni. Dia faham? Salah Okey. Masuklah khalaf. Surah Taha ayat kelima, khalaf. Okey. Apa kata khalaf? Perbahasannya guna kaedah takwil. Ini tanzih, kaedah tanzih. Tanzih ni mana menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan atau sifat makhluk, sifat lemah. Okey. Takwil khalaf pegang macam mana? Allah memiliki arash. Arash. Salah itu. Okey. Arash. Ni contoh. Kita tengok baca. Maka berkata salaf, tertinggi ia sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui. Mana tak tahu nak bahas, tak payah bahas dia kata. Tiada kita ketahui akan keyakinannya. Mana tak ada nak cakap. Ayat ni benar tapi tak bahas. Tu cerita dia. Maka kita serahkan kehendaknya kepadanya Allah Ta'ala. Itu salaf. Ni cara ni nak betul. Sebab apa kena belajar macam ni Ustaz? Ni kenapa nak bahas benda ni? Penting sangat ke? Orang kata ini menyebabkan perpecahan umat Ustaz. Kadang-kadang orang macam itu. Nak banding-banding ni tak boleh Ustaz. Kita ni nak cari kesepaduan. Kita tahu. Sebab tu kita cakap jangan ikut benda salah. Nak bersepadu atas akidah yang betul. Nak bersepadu atas keyakinan yang benar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita dia. Okey. Jadi dapat salaf ni sama tak apa saya cakap? Sama tak? Ni yang kita ni.
Kita baca sendiri ni, bukan sebab tu sudah tengok kitab. Bukan pegang saya ni, pegang kitab ni. Saya cuma tolong ringkaskan, beri jelas sikit je. Dalam kitab ni dah jelas dah. Cuma saya ni tolong baca, beri sikit jelas tu je. Faham tak? Okey. Tak faham lagi dapat buku ni. Buku ni ada yang saya kena jelaskan. Okey. Boleh ni. Boleh? Salaf Okey, salaf settle. Dan kata khalaf, dengar ni, kata khalaf dikehendaki dengan tertinggi itu memerintah dan memilih. Tu kata dikehendaki dengan surah Al-Halimah ayat 5 ni. Dia bukan kata Allah dah aras, tapi maksudnya Allah memiliki aras atau Allah memerintahkan aras. Menguasai pun boleh, setengah ulama kata menguasai. Allah menguasai aras, kena juga. Dia macam orang Melayu lah. Orang Melayu kan penuh dengan, orang kata apa, ada simpulan bahasa tau. Menanam tebu di bibir, menanam tebu di bibir. Nah, menanam, adakah memang boleh tanam tebu dekat bibir? Mana boleh nak tanam tebu kat bibir? Adakah kita kata ada kaitan nak tebu dengan bibir? Tak ada kaitan. Kalau sebenarnya maksudnya apa? Menanam tebu di bibir maksudnya apa? Cakap tu manis. Itu maksud dia. Tak semestinya ada kaitan dengan tebu. Tak ada kaitan tebu lah. Bibir pun tak ada kaitan. Cuma cakap tu manis. Itu namanya simpulan bahasa. Menanam tebu di pinggir bibir. Ya Allah, kita tak panas. Di pinggir bibir. Ya minta maaf. Itu Allah. Orang kata di pinggir, betul. Cakap manis lah cerita dia. Apa lagi ya? Kalau simpulan bahasa, otak udang contohnya. Ada kaitan dengan otak udang cerita? Tak. Maksudnya apa? Tak pandai. Tak pandai. Tu cerita. Jadi kaedah dia tu boleh diguna. Khalaf diguna ni betul tak? Betul juga. Tapi masalahnya ni di tengah ni. Dia kata dia salah. Tengok macam mana dia bahas. Ini tak percaya, tanya dia sendiri. Ini saya dah tanya, memang jawab dia gini. Kalau tak percaya saya, tanya sendiri dia. Betul tak apa yang saya salah cakap ni? Okey, apa dia kata? Dia kata memang ayat ni Allah duduk. Dia kata memang Allah duduk atas arash. Tapi dia tambah sikit. Dia yang ni satu, Wahabi pecah dua. Satu biasa, satu totok. Satu biasa. Bukan kita nak marah, tapi ni kita nak cerita bagi faham ni. Bukan kita nak ngata ke orang ke, nak ejek orang ke mana. Tak baik. Kita bukan nak cari betul. Kita nak cari benda betul. Okey. Tak cari tanya. Ya kalau dia jawab biasa, orang biasa gini. Dia kata Allah duduk atas aras. Dia kata dengan selayaknya. Atau dengan cara Tuhan. Faham tak? Ni yang jenis biasa. Yang tok-tok dia biasa. Faham tak? Yang biasa-biasa. Okey. Yang totok betul je totok. Okey. Yang betul-betul pegang yang dia guna asal kitab dia kan. Yang ditulis Wahabi betul. Dia kata apa? Dia kata Allah duduk atas aras. Memang duduk macam makhluk. Memang duduk macam makhluk. Sebab memang Allah kata dia lah, bukan saya kata ni, dia kata dalam Al-Quran kata Allah duduk atas aras. Duduklah, tak kenapa dia nak cerita Melayu. Dia kata gitu. Jadi pada perkara ni dua hukum. Para ulama bahaskan. Jadi dua-dua ni yang dinamakan bawahnya mujassimah. Ni golongan ni namanya mujassimah. Mujassimah dia menjisimkan Allah. Cuma bagi yang biasa ni hukum dia fasik. Fasik berdosa bid'ah. Dia bid'ah. Dia bid'ah buat akidah baru. Totok yang ni kufur. Sebab memang sabit Allah seperti makhluk.
Ni dia. Okey. Boleh tak boleh ni? Boleh. Tak faham ni. Okey, jadi kita nak tanya, salaf dengan Wahabi ni sama tak? Sama tak? Dia punya bahas tu sama tak? Kan lain tu. Salaf yang sebenar, yang memang para sahabat tabi'in, pegang ni dia ayat benar tak bahas surah terus dan disebut Allah tak suku makhluk. Jadi kefahaman tu serah pada Allah tu. Tapi yang ni diisbatkan dulu, dia letak dulu Allah itu duduk atas arasy. Diisbat dulu. Lalu bila isbat, dia dah akal kita sebut Allah duduk atas. Atas tu ada arah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, arah. Bila ada arah, ada lokasi. Benda yang ada lokasi ni ada jisim. Kalau dia kata ada lokasi tapi tak berjisim, apa ni kita tak boleh. Benda yang ada tempat berjisim. Batu kalau kita dengar ada orang kata Allah di mana-mana, salah juga. Kadang-kadang ada saya dengar dia ngajar kitab sifat 20, tiba-tiba keluar perkataan Allah di mana-mana. La ilaha illallah, belajar mana gitu. Jadi kita risau dah. Kitab kadang betul, tapi dia tiba-tiba keluarkan perkataan yang menyalahi dengan akidah juga. Tak boleh kata Allah di mana-mana. Allah di mana-mana maksudnya Allah itu bertempat juga. Yang betul Allah tidak bertempat. Allah maujud bila makanin. Allah wujud tanpa tempat. Allah maujudi nahihi jagahi. Sini kan suka Urdu kan. Dah, aku sama dia masuk Allah tak bertempat tau. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Ada soalan. Kita risau tak kadang kita cerita panjang-panjang. Ada juga alasan Allah di mana-mana dan kehendak itu. Kelakar Muaz kelakar kan tu. Ada ustaz Muaz ni dia kata ada dia dengar ada alasan Allah di mana-mana dengan kehendak dia. Ikut Allah di mana-mana. Tak boleh. Di mana-mana tu tempat. Jangan cerita benda yang tak sepatutnya. Tak boleh kata gitu. Sebab itu pening orang. Orang bila dia belajar tak tepat, orang pening. Jangan sesekali mengatakan Allah di mana-mana. Apatah lagi kata Allah duduk atas tempat. Sebab nanti sebenarnya orang tanya saya kata Allah tak tempat, tapi tiba-tiba ada seorang dia kata, dah kalau kata Allah di mana-mana, mana dah tanda semua Allah ada. Bila masa saya kata Allah di mana-mana, dia belajar dengan orang lain, diisbat dengan kita. Salah. Teruk sungguh. Orang cerita lain, dipaham lain. Sebab itu belajar kena betul dulu. Faham tak? Macam ni ada Wahabi dia kata Asy'ariyah kata Al-Quran itu makhluk. La ilaha illallah. Dia dengar siapa Asy'ariyah mana kata tu? Asy'ariyah pegang Al-Quran itu kalamullah. Tiba-tiba dia ni Wahabi ni kata Asy'ariyah pegang Al-Quran itu makhluk. Benda pening sangat hidup itu. Dia dengar perkataan orang lain, dia isbat pada orang lain. Tapi kadang-kadang memang betul lah ada juga yang menjadi fitnah pada aliran Asy'ariyah ni. Dia kata dia Asy'ariyah tapi pegangannya bukan Asy'ariyah. Contohnya Mama Gufra tu. Dia cakap semua tu. Dia kata Asy'ariyah tapi mana ada. Mana ada Asy'ariyah yang cakap semua gitu. Faham tak? Saya tak kadang-kadang orang mendakwa di Asy'ariyah tapi sebenarnya pegangan ke Asy'ariyah. Macam Wahabi ni dia kata dia salaf tapi dia tak pegang salaf. Jadi umat dia pening. Bila dengar orang cakap takkan salah orang tu cakap, sedangkan memang salah. Jadi sebab itu kaedah zaman hari ini kita tak boleh dengar kata orang semata. Memang kita kena rujuk balik perkataan asal. Kalau kata kita kata mana? Kita rujuk Asy'ariyah mana? Kitab lah.
rujuk kitab, jangan rujuk ustaz-ustaz. Kadang-kadang ada ustaz dia mungkin tersalah cakap, paham tak? Mungkin dia tak sampai pada ataupun dia semangat terkeluar perkataan yang berbeza. Ada kadang. Isu dah ada kan, macam-macam isu dah. Boleh faham Jadi bila isbat suatu perkara, tengok balik asal. Nak asal balik. Jadi Wahabi asal dia tengok kitab awal inilah perkataan dia. Dia tak pernah sama dengan salaf. Okey, setakat ni boleh faham Boleh sambung ni. Jadi bila kita faham tentang perkara ni, maka bolehlah kita mentazihkan Allah, iaitu menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Nak pegang salah macam ni boleh? Boleh. Kalau pegang ni boleh. Cuma nak sedap hati, nak fahamkan. Sebab orang zaman sekarang suka tadabbur. Kan? Nak tadabbur, nak faham itu khalaf. Sebab apa kena ada khalaf? Sebab nak bagi faham. Sebab zaman khalaf, zaman orang fikir macam-macam, cara pemikiran tu berteruk. Zaman salaf, para sahabat, tabi'in, apa yang Rasul cakap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap pada para sahabat, pegang tu, tak tanya lebih-lebih. Kita tanya lebih. Kita banyak tanya. Itu cerita dia. Taklah bukan tanya kan tak faham tanya. Bukan semua tak nanti ustaz tak nak tanya gitu. Dah bukan. Ini masalah tak faham tanya. Ni akhir zaman ni memang betul, nak faham kena tanya. Ni akhir zaman. Zaman Nabi dulu sebab apa tak perlu tanya-tanya? Sebab Nabi cakap terus meresap dalam hati. Ya. Kita kadang-kadang suruh masak apa? Masak daging. Daging tu daging apa? Daging tanya pula. Daging kambing. Allah, kambing mahal sangat. Ustaz, boleh murah sikit. Kambing apa? Frozen ke? Baru. Tengok banyak lah cerita tu. Orang suruh masak daging, masak je dah, tak kisahlah apa. Kita macam Bani Israel kan. Tanya lembu. Nak sembelih lembu. Lembu apa? Warna apa? Jantina apa? Orang kata semua lembu je lah. Nampak? Itu beza. Tak cakap mana? Akhir zaman. Ini tak cakap kita, anak kita dia buang dia. Yang budak sekarang macam tu juga. Kena, sebab itu hari ini adalah zaman kita kena jelas dan tepat. Kalau tak jelas tepat, kita sesat. Itu je cerita. Okay, sambung. Yang dalam ni live ni tak ada soalan ke? Selalu banyak soalan. Hari ni tak ada soalan. Tuan Muaz kan, ulama salah takdis sifat Allah dari menyerupai dengan makhluk dan menyerahkan makna. Ya, betul tu. Tak ada soalan hari ni. Bagus hari ni. Okay, sambung. Ada sambung ni insyaAllah. Tolong tap skrin banyak sikit, laju sikit tap. Tak tanya saya tak tolong tak kalau belum follow dulu insyaAllah. Share kat kawan banyak-banyak sikit insyaAllah. Okay, mana ni? Jadi boleh faham beza salaf, khalaf dan wahabi. Jadi kalau kita dengar, tak bukan kita saya suruh lawan dengan wahabi, tak. Wahabi tak payah layan, faham tak? Biar ke dia. Cuma saya cerita ni untuk apa? Untuk tenang hati kita. Kita bukan nak gaduh dengan orang. Kita bukan cari nak berbantah-bantah. Bukan nak kata kita pandai, tak. Kita nak cari kebenaran. Kita nak pegang benda betul. Supaya bila kita meninggal, kita pegang dah hati tu benda betul. Dapat pahala, dapat ke syurga. Itu je. Bukan kita nak gaduh dengan orang. Nak cerita ustaz selalu label wahabi ni kenapa. Bukan. Masalah kalau saya tak cakap macam ni, nanti orang salah faham. Itu je. Orang hari ni dia nampak macam baik. Ada satu lagi golongan, dia kata saya tak, Wahabi pun betul, Asy'ariyah pun betul. Itu lagi teruk. Itu tengah-tengah. dia tengah-tengah. Itu lagi baik. Yang tu baik, itu lalang nama dia. Itu boleh disumpah. Itu lagi bahaya tu. Orang tengah-tengah macam tu.
Ada berlaku? Ada. Dia nampak macam baik lah. Saya raikan Wahabi, saya raikan Asy'ariyah. Dia kata gitu. Nah, Wahabi betul, Asy'ariyah betul. Dan pegangan dia apa? Yang mana satu? Allah tempat ke tak? Tak, dua-dua betul. Ni orang macam tu jangan ikut. Kalau dia cakap betul, kalau ikut api lagi sesat, lagi teruk pada Wahabi sesat tu. Kira macam Wahabi tu kebaik tau. Sebab dia ada pegangan, tapi pegangan salah lah. Dia tadi dia fasik lah. Ambil yang ni. Yang tu dia boleh bawa sesat, dia boleh jawab kufur juga. Bayi. Bayi orang gini. Tapi sekarang ni ramai orang bila tak ada ilmu dia akan pegang gitu lah. Dia tak ada ilmu, dia pegang tengah-tengah. Dia macam soalan apa yang ditanyakan, seorang pemuda ditanyakan kepada apa bagi tu? Allahumma shalli ala Muhammad. Teguh pada apa pendiri pendiri Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Teguh dia bang. Allahumma shalli ala. Anak angkat pada Sayyidina Aisyah. Apa sebutan lupa dah. Ada boleh cerita sikit. Saya lupa dah nama dah. Bukan Imam Suyuti. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat tak? Kan saya pernah cerita sebelum ni. Ingat tak? Cukup saya. Bukan Wasil bin Atha. Wasil bin Atha tu yang ni Tugu Wasil bin Atha. Guru pada Wasil bin Atha. Hasan Basri. Tu ya, Hasan Basri. Hasan Basri dia ada banyak anak murid antara Wasil bin Atha. Hasan Basri ni memang mufti kepada mufti, memang sangat alim. Hasan Basri ya. Jadi bila satu ketika orang tanya Hasan Basri, Wasil bin Atha duduk kat situ juga sekali. Saya cerita tak boleh terjelas sekali kita faham. Lalu orang tanya apa pada tuan guru dia, Hasan Basri ni. Lalu ditanyakan, orang mukmin, orang yang beriman melakukan dosa besar dan tidak sempat bertaubat, di manakah tempatnya di akhirat kelak? Kita faham kalau ikutkan orang mukmin berada di syurga, orang kafir berada di neraka, orang fasik dia tanya tu mukmin dan kafir. Okey. Lalu disanya lagi, iaitu orang yang mukmin tetapi buat dosa besar, meninggal tanpa bertaubat, di manakah tempatnya di akhirat kelak? Ingat tak? Jawapan dia? Sini. Ini asas akidah. Jangan salah tu. Okey. Ni tiba-tiba Imam Mahdi apa pula ni? Cuma tak apa, jauh tu cerita. Sabar tu. Tak keluar. Kena tapis ni. Dia cakap benda pelik-pelik ni. Kita apa? Mana ni? Orang mukmin buat dosa besar tak bertaubat, di manakah tempatnya? Lalu Hasan Basri dia tahu jawapan tu, dia tundukkan pandangan. Dia tunduk pandangan bukan makna tak tahu jawapan, cuma sedih soalan tu seolah-olah Allahu Akbar. Berfikirlah orang mukmin tapi dalam keadaan begitu. Kan? Sebelum sempat Hasan Basri, guru dia Hasan Basri menjawab, Wasil bin Atha di situ. Dia jawab dulu. Dia kata apa? Pada pandanganku, pada pandangan dia. Dia belajar, dia cakap lain. Pada pandanganku, duduk orang tersebut akan berada di tengah-tengah di antara syurga dan neraka. Dia kata. Bukan Hasan Basri. Wasil bin Atha yang sebut. Hasan Basri betul. Ni Wasil bin Atha dia sebut
pada pandanganku. Nampak? Dia bukan pandangan guru dia, bukan pandangan Al-Quran, dia pandangan dia. Dia kata orang yang buat dosa besar, orang mukmin yang buat dosa besar tak bertaubat, duduk di antara dua tempat, iaitu tengah-tengah antara syurga dan neraka. Betul tak jawapan dia? Salah. Itu Mu'tazilah, itu pegangan Mu'tazilah. Baina yadain dipanggil. Okey. Lalu jawapan betul macam mana? Ni saya tak sampai situ lah. Bila Hasan Basri dia dengar apa Wasil bin Atha cakap macam tu, Hasan Basri pandang Wasil Atha cakap, "I'tazalana ya Wasil." Terasinglah engkau daripada kami wahai Wasil. Kamu dah terasing dah, bukan daripada kalangan kami. Jadi Mu'tazilah, daripada i'tazalana Mu'tazilah, terasing. Tu cerita dia. Jadi Mu'tazilah gitu cerita. Sebab itulah orang kata belajar dengan cakap guru ni main sembang pandanganku ni tak jadi. Paling kurang buka kitab lah, mana cerita dia. Kadang orang nak laju sangat jawab, dia fikir sendiri. Orang belajar betul. Jadi macam mana jawapannya? Orang yang itu namanya fasik. Fasik, dosa besar, tapi tak sempat bertaubat, tapi beriman. Jadi jawapan dia, orang beriman pasti akan masuk syurga, walaupun dia tak pernah solat seumur hidup. Pasti dia akan masuk syurga. Sebab apa? Akidahnya betul. Batu kita tekan berakidah, supaya akidah betul, pasti masuk syurga. Cuma disebabkan kejahatan ataupun berat timbangan keburukan dia buat maksiat, dia buat perkara-perkara yang menyalahi syarak. Seperti yang tadi, dia buat dosa besar dan tidak bertaubat. Kalau bertaubat, Allah ampun. Faham? Ni tak bertaubat. Disebabkan itu kemungkinan, kalau kata tak ada syafaat, kemungkinan sebab apa? Tak ada syafaat. Okey, kalau dapat syafaat masuk syurga juga. Contoh pelacur yang bagi minum anjing tu sabit hadis. Pelacur tu kerja dahsyat kot, dosa besar kan, tapi masuk syurga. Tanpa masuk neraka. Yang ini kalau kata ikut hukum syarak, pasti kalau berat timbangan keburukannya, kesalahannya, dosanya, maka akan masuk ke neraka dahulu. Kalau perkataan saya boleh sebut, celup kejap dekat neraka, lepas tu masuk ke syurga. Tetap masuk syurga, cuma celuplah kejap, berjuta tahun, kejap lah tu kira. Tak tahulah, wallahu a'lam, tengoklah kesalahannya tu. Faham tak tu? Tu betul. Batu, kadang-kadang kita tak kisah, tapi kita tak tekan. Kadang-kadang orang zaman sekarang, dia banyak fokus pada ibadat, tapi bab tauhid tak nak tekan. Itu masalah. Kita risau bila dah akhir zaman ni, benda-benda melibatkan ajaran sesat, benda pelik-pelik, pemikiran yang luar daripada akidah yang sebenar. Orang dah mula banyak cakap, khususnya ada benda ni, media sosial. Kan? Pada waktu sama tak nak belajar tauhid, nak buat ibadat ni, nak belajar, bukan salah ibadat, tak salah, tapi sehingga meninggalkan belajar tauhid. Baca Yasin dia selalu, bukan salah baca Yasin, tapi belajar juga tauhid. Faham tak? Zaman sekarang anak-anak muda suka qasidah. Tapi kadang-kadang majlis qasidah diperbanyakkan sehingga meninggalkan perkara yang fardu. Qasidah tu fardu ke sunnah? Sunnah kan? Perkara yang menghidupkan sunnah kan? Mengingati Rasulullah. Tapi pada masa sama tanya bab qada-qadar tak dapat jawab. Macam mana? Faham tak cerita dia? Itu yang kita risau. Sihir bagus, sihir yang tu yang kita nak. Cuma kalau dalam kitab-kitab muktabar, lebihkan fardu ain, lebihkan tauhid fit tasawuf. Kalau dah settle
Nah, kenapa kalau kat pondok ni dia banyak hidupkan tu? Sebab awal-awal mereka dah settle fardu ain. Kita ni tak settle buat benda lain. Itu beza dia gitu. Kalau kat tempat-tempat yang pengajian tu memang ada juga qasidah dan sebagainya. Bagus. Tapi waktu mereka dah settle. Waktu cerita dia. Kita nak ikut juga, tapi kita tak faham konsep yang sebenar. Konsep dia tu, dia settle dulu. Macam orang tanya saya juga, macam semalam, 2 hari lepas saya ada Maulidur Rasul. Habis Maulidur Rasul tu saya memang tekan fardu ain juga, alang-alang tu kan. Sebab saya sebut sunnah terbesar. Apa dia? Sunnah Nabi terbesar. Kan ada Maulidur Rasul tu. Dah buat itu kan? Belum lagi. Minggu depan. Nanti sediakan soalan. Ingat sunnah terbesar. Dah jawab itu. Apa? Apa? Tak tahu. Bukan. Tak, mana nak tanya nanti. Pernah dengar tak? Kalau tanya, saya pernah tanya tak kat sini? Apakah sunnah Nabi yang terbesar? Kan biasa kalau Maulidur Rasul kan orang banyak cerita bab sunnah. Betul tak betul? Betul? Boleh sempat tak cerita ni? Sempat cerita kat sempat sikit. Okey. Yang biasa dengar ni, dan live dah biasa dengar. Saya banyak tempat dah cerita. Tak apa, kita cerita lagi ini. Memang betul selalu sebab kita nak lah. Alang-alang ni memang betul. Kita nak hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kita nak hidupkan. Kita nak mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW kerana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi bila kita kata nak hidupkan sunnah, kita nak ikut Rasulullah, kita kena tahu juga sunnah terbesar. Ramai orang bila cerita bab sunnah, dia pergi pada jubah, kan? Lagi kayu siwak. Betul lah, tak salah. Ni saya cerita tak salah, cuma itu sunnah. Sebab bila disebut sunnah, dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Hatta makruh pun untuk menunjukkan hukum pada umat. Apa makruh? Minum air berdiri. Nabi buat? Ada dalam Syama'il Muhammadiyah. Hadis Syama'il Al-Tirmizi menyebutkan Nabi minum berdiri. Macam mana? Sunnah? Tak, itu menunjukkan hukum. Bukan Nabi saja nanti tak. Nak menunjukkan minum berdiri tak jadi haram, tapi dia makruh. Lepas tu Nabi buat untuk menunjukkan itu tak haram. Boleh faham tak sendiri? Itu setiap perbuatan Nabi itu dijadikan hukum. Jadi macam contoh orang biasa sebut kahwin 4, sunnah kan tu. Itu tengok bukan sunnah. Sunnah ke sunat dia dalam hukum ni macam mana? Kalau sunnah betul Nabi, kahwin berapa? 9, 2 hamba 11 sikit, tambah 2 hamba 11. Betul? Takkan kita nak ikut sunnah kahwin 11 juga? Itu sesat dah dia. Kena tengok dalam Al-Quran, tengok hadis, tengok balik perbahasan, tengok hukum fikih. Itu tertentu pada Rasul, tetapi pada umat hanya 4. Yang sunat memperbanyak. Tapi kalau tak adil, tak payah cerita. Tak adil, tak payah cerita. Boleh faham tak tu? Jadi dia tak faham benda tu, hukum tu. Dan bahkan kahwin lebih satu boleh jadi haram juga. Walaupun hukum asal tu boleh jadi sunat, boleh jadi haram tak? Boleh. Sebab apa? Menginai. Ada berlaku? Ada banyak tengok menginai. Faham tak tu? Jadi orang faham sunnah itu bukan hanya pada sunnah, tapi melihat pada hukum sebenarnya. Adakah dia wajib? Dan banyak kita cerita bab sunnah, kita banyak pergi pada sunat. Macam tadi bersugi, kan? Apa lagi? Sunnah Nabi. Bercelak. Tapi macam yang saya sebut ni semua sunnah yang sunat. Yang sunnah yang wajib apa dia? Salat berjemaah itu fardu kifayah. Wajib juga, tapi kifayah. Maksudnya tertentu pada sebahagian orang, yang lain terlepas. Jadi yang kita nak cari yang terbesar mana?
fardu ain, yang mana lebih tinggi daripada fardu kifayah yang wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Sebab jarang orang bahas sunnah pada sudut sunnah yang terbesar, iaitu berkenaan fardu ain. Apa dia? Banyak. Yang paling utama, saya jawab tunggu boleh? Masa nak ambil jawab tu nanti boleh tanya pula ustaz ni. Tanya je lah, buat tanya supaya kita nak biar orang faham bahawasanya sunnah yang terbesar. Ada orang sebut dakwah, kan? Ada tak dengar? Ada orang kata sunnah terbesar Nabi dakwah. Bukan. Betul, sunnah Nabi itu dakwah ada. Nabi buat dakwah. Tapi dia bukan terbesar lagi. Sebab apa? Dakwah itu fardu kifayah. Fardu kifayah lagi, dia tak sama fardu ain lagi. Jadi yang fardu ain apa? Ini yang kita buat ni. Memasakkan ilmu tauhid dalam hati. Itu Nabi buat. Faham tak ni? Itu sunnah terbesar adalah ilmu tauhid. Berpegang dengan ilmu tauhid yang sebenar. Sehingga sunnah inilah menyelamatkan umat daripada neraka. Dan sunnah inilah kita berpegang dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Kalau tak belajar ilmu tauhid, kita kata ikut sunnah Nabi, akidah Nabi, tapi belajar Wahabi. Kan lain bercerita. Benar? Tu. Sebab itu penting kita nak bagi tekan ni tauhid ni. Tak dapat tidak. Mau di Rasul keluar tauhid. Tak. Ya betul lah nak cakap macam mana. Biar kita faham ni. InsyaAllah. Okey. Okey dah. Ada soalan? Soalan. Betul. Betul. Tokat. Dia kalau seiring boleh, tapi jangan cakap benda yang kita tak belajar. Kadang-kadang bila seiring dia tak belajar, orang dah tanya. Dah kata ustaz dah. Mereka lah. Bila mereka rosak agama. Kita dah tengok zaman sekarang ramai orang nak bercakap agama. Artis pun nak cakap agama. Dia kata dia belajar fardu ain, belajar juga, bukan tak belajar, tapi cakap macam tak belajar juga semua. Tak orang awam pun sama yang dengar kat TikTok kadang jawab keyboard warrior kan, kata belajar. Dia kata belajar fardu ain, saya belajar fardu ain. Kalau tengok cara tu macam salah. Sebab itu kita kadang-kadang kita terpaksa sebut yang kata fardu kifayah tu, yang kata dakwah fardu kifayah tu, kifayah tu kepada siapa? Dia ada dibahas para ulama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum, hendaklah ada di kalangan kamu yad'una ilal khair, yang menyeru ke arah kebaikan. Itu dakwah, itu dalil kewajiban dakwah, tapi pada fardu kifayah. Minkum, di kalangan kamu. Siapakah disebutkan dalam kurungan? Kalangan itu siapa? Ulama, orang yang ada ilmu. Orang awam dia jangan cakap agama bahaya, nanti takut jadi awam. Boleh tapi ada ilmu tak cerita dia. Bukan kata ulama je kena dakwah. Boleh orang awam berdakwah, boleh. Tapi orang awam yang dia nak cakap tu dengan ilmu ke reka-reka. Tu cerita dia. Memang itu pun tertentu bagi orang berilmu. Boleh tak semua orang dakwah? Boleh. Cerita dah settle belum? Fardu ain. Settle tu tak akan nak selagi. Selagi tu maksudnya kan nak selagi. Yang mana kita belajar, itu yang kita cakap. Yang kita tak belajar, jangan cakap. Tapi kadang jadi fitnah juga. Biasa buat ni, fitnah juga. Jadi senang kita belajar dululah, settle. Sebab dakwah tu, itu dakwah orang buat. Elak dulu, kita belajar. Kerja kita ni belajar dulu. Biar memang settle, kita masuk. Faham tak cerita ni? Nak selagi boleh, tapi kena lebih sikit, belajar lebih sikit. Kalau kata kitab ni follow, tak follow. Nak kata nak dakwah, follow tak? Macam mana? Nah, kitab ada tak? Kena ada. Aku cara ni kadang nak dakwah tapi kelengkapan tu belum lengkap. Jadi fitnah pada agama. Jadi kita kena setting cantik sikit, boleh? Benda ni strategi. Tapi tak dapat tidak, sunnah terbesar tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Ada kata sunnah terbesar mendirikan negara. Dah hukum-hukum. Tak ada.
Mana tak salah tu. Tadi ulama tak bahas gitu. Dia kena buka kitab insya-Allah tuan insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian sunnah dia. Nabi 13 tahun di Mekah masukkan tauhid. 10 tahun di Madinah mendirikan negara dan politik. Mana lama? Wallahu a'lam. Begitu je.